Jadi sebab itulah mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita ditanya kan, mazhab mana yang paling strict dalam mengikut sunnah Nabi SAW, jawapannya mazhab al-Imam Syafi'i. Contoh, dalam kes berkaitan dengan, sebab itulah kalau kita tengok mazhab Maliki dan juga mazhab Abu Hanifah, dua mazhab ini, dia bersifat dengan fleksibel sebab dia membawa masuk kaedah masalihul mursalah dalam Maliki dan juga istihsan dalam mazhab Abu Hanifah. Jadi banyak hukum-hukum baru mereka boleh keluarkan di situ. Mereka boleh keluarkan daripada itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kerana qiyas mesti mengikut kaedah yang sangat spesifik. Bayar zakat sebagai contoh. Zakat fitrah. Zakat fitrah disebutkan dalam hadis tamar, gandum dan sebagainya. Disebutkan. Tamar, gandum disebutkan dalam zakat fitrah. Baik. Perlu tak perlu qiyas? Al-Imam Syafi'i rahimahullah qiyas. Bagaimana qiyasnya? Apabila disebutkan tamar, gandum dan sebagainya, maka ini boleh diqiyas dengan makanan asasi di negeri-negeri yang makanan asasi dia lain. Beras kena juga. Beras kena juga. Kalau orang makan jagung kena juga dan sebagainya. Kerana diqiyaskan dengan makanan asasi tadi yang kena zakat fitrah. Itu qiyas Imam Syafi'i. Dia pakai qiyas ke tak? Dia pakai. Imam Abu Hanifah, kaedahnya lebih ke hadapan lagi, dia pergi satu step ke depan. Apabila mazhab Hanafi melihat yang kalau semua orang membayar zakat dengan kaedah qiyas yang sangat strict begini sahaja, makanan asasi, sama ada yang disebut di dalam nas ataupun yang tak disebut di dalam nas sahaja, macam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi, mereka kata kalau itulah kaedahnya, kalau kaedah yang dipegang adalah mesti makanan asasi semata-mata, akhirnya akan berlaku pembaziran. Susah nak uruskan makanan asasi pada hari raya. Jadi mereka pakai kaedah istihsan juga. Istihsan juga, dia ada fatwa sebelum tu daripada sahabat, bolehlah digantikan dengan nilai. Boleh digantikan dengan nilai. Logiknya apa? Logiknya, kalau orang tu dia miskin tapi dia ada banyak beras, semua orang bagi kat dia beras pada hari raya, dia nak buat apa dengan beras yang banyak? Akhirnya yang akan kaya adalah penjual beras. Orang pergi beli beras, kan? Beli beras dekat tukang jual beras dengan harga RM4, RM7 katakan satu gantang, RM7 beras beli. Pergi bagi kat amil zakat, nah ambil zakat. Okey, RM7 dah beli bagi kat amil zakat. Amil zakat pula bagi kepada penerima. Nah, ambil beras RM7. Penerima zakat ni pula, zakat fitrah, apa dia buat? Dia ada banyak beras. Dia nak benda lain, dia nak ikan. Dia pergi jual balik kepada kedai yang jual beras tadi. Pergi jual kat kedai beras. Tapi bezanya lah ni dah jadi beras second hand. Tadi pakcik jual ni dia jual first hand RM7.5. Sekarang second hand pulang balik. Aku boleh ambil harga RM6.5 je. Lebih tak boleh. Tak apalah, RM6.5 pun tak apa sebab dia mau duit. Nampak tak? Logik yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi, logik dia kita boleh nampak lah pada hari ini. Kalau kita straight, mesti makanan asasi. Akhirnya yang kaya penjual gandum, penjual beras, penjual jagung, penjual tamar. Dia jadi orang tengah. Jual RM7.5, beli balik RM6.5. Orang miskin kuranglah dia punya manfaat daripada sistem. Jadi dalam mazhab Hanafi mereka kata boleh nilai. Jadi boleh pakai nilai sahaja, tak perlu bagi beras, boleh pakai nilai beras. Mazhab Syafi'i no, tak boleh. Qiyas mesti diikut dengan jelas. Kena ikut qiyas. Jadi kalau yang disebutkan itu adalah beras, hendaklah dibayar dengan beras sahaja. Ataupun yang disebutkan itu makanan asasi berdasarkan qiyas, itu sahaja. Jadi ini kaedah-kaedah yang digunakan oleh mazhab-mazhab lah.